Okey, kita buka kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, okey, siapa nak baca doa ni? Tak ada pun orang dalam ni. Yang lelaki, siapa nak baca doa? Saya. Okey, Ahsan, tak buka lah ni video, nak tengok belajarnya macam mana. Ya Allah. Cepat, baca doa. Abdul Hanif. Assalamualaikum. Ustazah dengar ke? Dengar. Okey, ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Okey, terima kasih. Okey, first Ustazah nak cakap yang minggu lepas Ustazah bagi apa tu namanya slide, bagi video tu, Ustazah tengok ramai lagi tak tengok. Sebabnya baru berapa view. Okey, sebabnya video tu kamu kena tengok minggu ke-10, sekarang minggu yang ke-8, so minggu depan 9. Ustazah ingat minggu depan Ustazah nak buat ulang kaji. Walaupun tak habis lagi sebab minggu ke-10 kita akan ada midterm yang pertama. 25 markah, 25 soalan. Okey. So Ustazah sebab kita akan buat midterm menggunakan KLMS. So ni kawan-kawan yang lambat ni tengok kena bagi tahulah. Okey, kita buat midterm guna KLMS. Lepas tu 25 soalan. Satu soalan satu markah, objektif sahaja. So dan dia akan masuk 3 bab. Yang pertama sekali, yang mula-mula tu kita belajar yang introduction tu. Okey, lepas introduction tu kita akan masuk hadis yang kalimah gharibah. Lepas kalimah gharibah kita belajar lepas kalimah gharibah turut yang kedua apa? Turut kedua kita belajar awal matan kan? Awal matan. Lepas tu awal matan menggunakan kitab Jami' Saghir. Lepas tu dengan hasub. Dengan hasub, 3 dulu masuk. So akan ada midterm yang kedua nanti baru masuk Rawil A'la, Maudhu' dengan sanad tu. Sanad awal matan tu pun kena ajar punya. So saya kan tak payah ajar apa-apa. Dia orang kata kena ajar silibus kamu semua. So kena belajar jugalah. Okey. Sebab kelas satu lagi dah habis dah silibus. Kelas Ustazah belum habis lagi. So hari ni Ustazah nak cepat sikit lah mengajarnya. Okey, so Ustazah ulang sekali lagi midterm kita pada minggu yang ke-10 insyaAllah akan masuk 3 bab bermula daripada bab yang pertama lah 25 soalan. 25 soalan, so dalam masa setengah jam ataupun 40 minit nanti kita orang sebab soalan ni dia sama digabung 2 kelas soalan. Jadi soalan pun buat sama-sama, kongsi antara lecturer. Cuma dalam KLMS lah. So kamu jawab dalam KLMS tu dan kamu hantar tu terus awak boleh nampak result. Nanti saya akan setting terus awak boleh nampak result awak yang berapa awak dapat. Okay. So midterm tu 2 kali midterm maksudnya ada 50 markah. Ustazah dah fight untuk kamu. Mula-mula dia orang nak buat sekali je midterm 50 markah. Ustazah kata kalau sekali midterm kalau budak tu tak boleh jawab teruk lah kan. Jadi Ustazah fight untuk kamu 25. So tapi ada 25 soalan saja. So nanti minggu depan insyaAllah kita buat ulang kaji untuk topik-topik yang masuk periksa. Mana yang tak faham kita ni lah. Lepas tu kita akan sambung lagi lah untuk yang tak habis-habis lagi tu. Okay. Jadi hari ni Ustazah nak ajar Taurik yang video yang Ustazah bagi tu awak kena tengok tau. Sebabnya yang tu tak masuk midterm minggu depan. Masuk midterm yang lagi satu, yang kedua. Sebab dia yang Ustazah bagi tu dia bukannya cara guna kitab sangat pun, dia berbentuk fakta. Jadi kalau contoh Ustazah minta
takrif nama apa tu sanad tu apa kan, nama-nama kitab tu semua. Awak tak tahu nanti susahlah. Jadi awak kena tengok yang video Ustazah bagi tu. Okey, hari ni Ustazah nak ajar tarik yang seterusnya. Yang mana tarik ni, tarik yang kelima, tarik yang keempat ni, takhrij anit tarik ar-rawi al-a'la lil hadis. Yang mana dia sangat membantulah kalau yang kan dia Ustazah saya tak jumpalah guna jalan ni, guna tarik ni tak jumpa kan. So yang ni insya-Allah selalunya jumpa. Tapi dia susah sikit. Okey, dia bukan susah apa, kalau awak faham senang je. Ustazah akan sharekan video. Ustazah dah buat video semua dekat kamu, nanti Ustazah share sekejap lagi. Okey, so hari ni kita belajar yang ni dulu. Okey, muka surat 118. Buka buku kamu, muka surat 118. At-takhrij anit tariq ar-rawi al-a'la. Okey, sekejap Ustazah tengok slide. Okey, so ni at-takhrij al-hadis anit tariq ar-rawi al-a'la. Okey. Okey, so al-maqsud bil-rawi al-a'la huwa ar-rawi alladhi ismuhu fi sanad qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasharah. Okey, dia adalah perawi yang namanya pada sanad sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kan hadis kan kita baca hadatsana fulan anin nabi. Jadi sebelum anin nabi itu siapa nama perawi yang sebelum daripada Rasulullah. وذلك الراوي قد يكون صحابيا إذا كان الحديث موصولا وقد يكون تابعيا إذا كان الحديث مرسلا. Okey. Maka nama perawi tersebut, kejap kamu ni faham ke tak faham ni? Okey, contoh Ustazah bagi contoh. Ustazah okey ni pen. Okey. Contoh sini ni qala Rasulullah. Okey, ni perawi. Saya lukis bulat-bulat je lah Bulat-bulat ni maksud dia perawi. Lepas tu sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ni matan hadis. Matan hadis kamu contoh sebab ni nak kena lukis kan. Okey, jadi ismul lazi qabla nabi. Kan dia mesti ada. So siapa yang berjumpa dengan Rasulullah? Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah itu adalah sahabat. Betul tak? Maka dia kata wadzalika rawi qad yakunu sahabiyan. Maka perawi itu dia akan dikira sahabat sekiranya hadis mausul. Hadis tu bersambung. Wa qad yakunu tabi'iyan, dan boleh juga hadis perawi itu adalah tabi'in sekiranya hadis tersebut mursal. Yang hadis mursal ni kamu tak belajar. Kalau belajar Quran Sunnah dia belajar hadis mursal ni yang mana apabila hadis tersebut dia ada khilaf lah, hadis dia kategori hadis dhaif tapi dia ada khilaf macam mana boleh berhujah ke tak, dia buang nama sahabi. So terus tabi'in ni an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so dimaksud kat situ. Faham ke? Reaction please. Lama tak kelas online ni dia jadi semua lemah, lesu je kan. Okay, so dia adalah warrawi allazi ismuhu fi sanad. Dia adalah nama perawi yang namanya pada sanad sebelum Rasulullah. Okay, nama dia kat sini mubasyarah kan, yang maksudnya jumpa dengan Rasulullah. Wazalika rawi qad yakunu sahabiyan, maka bolehlah perawi itu dikira sahabi sekiranya hadis tu mausul, dan mungkin juga tabi'in sekiranya hadis tu mursal. Hadis yang ni tabi'in ni dia punya cerita lah. Kalau hadis ni mursal, tabi'in ni buang nama sahabi ni boleh ke tak boleh. Yang tu saya tak nak cerita lah. Okey, seterusnya. Mata na'tamid ala hazihi tariqah. Okey, bila kita nak gunakan hadis tersebut. Okey, jap saya padam dulu. Okey, mata na'tamid ala hazihi tariqah. Okey. So dia kata na'tamid ala hazihi tariqah idza arafna ar-rawi al-a'la lil hadis bi tariqi. Okey, dia kata kita menggunakan kaedah ini apabila kita tahu hadis tersebut idza arafna ar-rawi al-a'la lil hadis. Maksudnya apabila kita tahu siapakah perawi yang paling tinggi. Maksudnya siapakah perawi yang paling yang berjumpa dengan Rasulullah tu lah. Kan maksudnya kita tahu rawi al-a'la ni adalah perawi yang paling atas, yang paling paling tinggi lil hadis bi tariqah,
ma fa innahu yumkinuhu istikhdamuha fi takhrij. Maka kita bolehlah menggunakan takhrij, menggunakan kaedah ini. Dzalika in anna al-muallafin ala hadhihi at-tariqah rattabu ahadits ala rawi al-a'la fawada'u tahta kull sahabi al-ahadits wa tahta kull tabi'in ahadits. Okey, maka pengarang-pengarang kitab yang bahagian rawi al-a'la ini mereka menyusun hadis ini mengikut perawi yang tertinggi. Dia kata mereka meletakkan hadis tersebut nama sahabat ataupun nama tabi'in. Okey, contoh kat sini kan. Okey, so kalau kat sini kita tengok kat sini siapakah yang berjumpa dengan Rasulullah kat sini? Siapakah sahabi di sini? Syahmi Sudi. Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabi. So, kalau awak tengok nanti Ustazah akan upload kitab tu sekejap lagi. Masa kita take 5 sekejap lagi. Ustazah lupa nak upload semalam. Hadis Abu Hurairah ni ada berapa ribu? 3-4 ribu. Yang mana dikumpulkan nama perawi tu sanad daripada Abu Hurairah saja. Kan? Jadi bila kalau hadis kamu daripada Abu Hurairah 4,000 takkan awak nak cek satu-satu. Kan? So dibagi teknik-teknik dia macam mana cara untuk menggunakan hadis tersebut. Okey. Yang seterusnya. Okay, dapat ya? Yang ni contohlah akhbarana Qutaibah an Malik an Abi Zinnan an A'raj an Abi Hurairah. So al-A'raj ni adalah tabi'in, Abi Zinnan ni tabi'in kan. Idza syaribal kalbu fil ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Okey, so kalau kamu tengok dekat buku kamu muka surat, dekat buku kamu tu ditambah lagi. Amma idza lam yakun al-bahis ala ma'rifatin birrawi al-a'la lil hadis fa innahu la yumkinuhu istikhdam hadhihi at-tariqah. Kan dekat buku kamu muka surat 118 tu kat bawah, dia tak ada dalam slide. Dia kata amma idza lam yakun al-bahis ala ma'rifatin ar-rawi al-a'la. Dia kata sekiranya pengkaji itu tidak mengetahui siapakah perawi al-a'la untuk hadis tersebut, fa innahu la yumkinuhu istikhdam hadhihi tariqah, maka dia tak bolehlah nak gunakan jalan ini. Wa alaihi an yasluka tariqatul ukhra min tariqit takhrij, maka dia perlu menggunakan kaedah takhrij yang lain. Sekarang ni saya rasa semua dah guna kaedah hasub. Jadi semua dah tahu hadis kamu daripada tariq yang mana. Siapakah nama sahabi bagi hadis-hadis kamu, bagi matan-matan yang Ustazah bagi tu kan. Jadi tak ada alasan lah, so kamu boleh guna benda ni. Ada yang mesej Ustazah, hadis saya tak ada yang tak jumpa kat kitab ni. So lepas ni boleh guna Okey, anwa' al-masadir al-mu'tamidah fi hadhihi at-tariqah. Okey, anwa' buku-buku yang digunakan pada kaedah ini adalah buku apa? Banyak buku dia, tapi satu buku je Ustazah nak awak guna. Yang ni antara buku-buku yang digunakan lah. Mula kitab Al-Masanid. Lepas tu kitab Al-Ma'ajim. Kitab Kutubul Atraf. Kan? Lepas tu ada kitab apa lagi? Kitab At-Tarajim dengan kitab kitab Faharis. Okay. So ni adalah 5 kitab. Kalau awak tengok dekat buku kamu apa ada? Al-Masanid, Al-Ma'ajim, Kutubul Tarajim. Lepas tu Kutubul Atraf, Kutubul Jawami', Kutubul Faharis. Ni sekadar buku lah, tapi yang kita akan belajar kitab Al-Atraf. Kalau siapa yang duduk kat quiz, kan, Putri and the Gang tu, dia boleh pakai ni, kitab Masanid ni, Musnad Ahmad ada kat library. Tapi Ustazah tak ada soft copy dia. Okay. So, yang ni Anwa' al-Masadir al-Mustakhdimah fi hazi tariqah. Sama juga Al-Asliyah. Kan kita belajar dulu kitab Asliyah dengan Shibhul Asliyah. So, yang Ustazah akan buat video, Ustazah dah buat video dah untuk kamu. Ustazah buat video Kutubul Atraf ni. Kitab Musnad Ahmad ni Ustazah tak buat pun. Sebabnya Ustazah nak menggalakkan kamu guna Kutubul Atraf ni. Tapi kalau tak jumpa juga, awak nak guna Musnad Ahmad ni boleh je. Okay, so Musnad Ahmad ni adalah kitab Al-Asliyah, Kutubul Asliyah. Okay. Ya, cerita tu je. Okay, yang seterusnya. Rawi a'la. Siapa pula tu? Okay. Itu Rawi a'la ni. Okay, buka surat 120 sekarang. 120, dah habis dah yang tu. Okay, muka surat 120. Okay, kamu tengok. Awalan, Kutub Al-Masanid. Penting
Alamak, Ustazah dah edit pun dia berubah lah. Apa tu namanya? Nama-nama maksud-maksud ni penting sebabnya apabila soalan objektif, nanti Ustazah akan bagi awak satu link untuk belajar. Maksudnya Ustazah buat soalan kuizi, kan? Kita orang buat soalan kuizi, so nak bagi kamu tengok apa tu namanya, nak praktis lah awak dapat berapa. Awak main nanti lagi, itu macam latih to be lah gitu. Okay, nanti saya akan buat soalan by ni lah untuk nak murojaah dengan kamu, ulang kajian kamu. Okay. So kutub al-masanid. Al-maksud bil masanid andal muhaddisin yutlaqu ala salasatil ma'an. Okay, kitab masanid ni dia ada beberapa maksud. Okay, ada beberapa maksud. Okay, yang pertama, al-kitab allazi jumi'at fihi al-ahadis ala asma'is sahabah. Okay, kitab yang dikumpulkan hadis-hadis mengikut nama sahabat. Itu adalah maksud kitab musnad. So bila orang sebut kitab musnad, bukan bayang kitab hadis je, dia ada banyak maksud. Okay, so dia kata kitab allazi jumi'at fihi al-ahadis ala asma'is sahabah. Kitab yang mengumpulkan padanya hadis atas nama para sahabat. Seperti Musnad Ahmad. Ini kitab hadis lah yang ma'rufah ni. Okay. Dan inilah yang wahazal maksud fi hazihi tariqah, dan inilah yang dimaksudkan dengan kitab musnad ni. Yang kedua, kitab allazi asaniduhu musnadah. Kitab yang apa tu namanya, dalam kitab tersebut, hadis tersebut sanad dia bersambung. Ai muttasilah marfu'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad contoh dia Musnad Ibn Mubarak, murattabah alal abwabil fiqhiyah, tetapi hadis tu dia menyusun mengikut bab-bab fiqh. Kan ni kalau orang hadis ni tak kenal pun Ibn Mubarak ni, saya tak kenal pun, saya tahu yang nombor satu je Musnad Ahmad je. Kan sebabnya bila kita sebut kita musnad je, oh ni Musnad Ahmad. Kita dah, sebab orang hadis kan, kalau orang fiqh mungkin dia kitab allazi asaniduhu musnadah ni, dia mungkin ni sebab dia macam kitab orang fiqh sikit. Okey. Lepas tu al-kitab yang nombor 3, al-kitab allazi usnidat fihi al-ahadis mujarradah 'ala al-asanid fil kitab. Okey, kitab yang ada sanad tapi disandarkan sanad-sanad tu pada sanad-sanad yang tertentu. Kitab yang disandarkan pada sanad-sanad yang tertentu. Contoh Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i pun walaupun dia ulama fiqh tapi dia hebat. Kan Imam Syafi'i antara ulama kan, Imam Malik semua dia orang bukannya sekadar fiqh je tapi hadis pun mereka power kan. So dia boleh buat Musnad Asy-Syafi'i. Yang mana kitab itu ada sanad yang disandarkan pada sanad-sanad yang tertentu. Okey, so ini maksudnya apabila contoh soalan objektif, berikut merupakan ta'rif al-musnad kecuali saya bagilah tiga-tiga ni, kecuali faham tak? Macam itulah dia punya soalan. Okey. Okey. So yang seterusnya, Allah, kejap kejap. Cerita dia bateri nak habis, nak kena ambil ni kejap. Awak rehatlah kejap. Saya nak ambil apa tu? Wayar. Terlupa. Okey, kita sambung. Okey, jap. Okey, apa tu ta'rif al-masani. Okey, ta'rif dia al-masani. Jamak kepada musnad. Okey. Wa fil istilah hiya al-kutub allati mawdu'uha ja'ala al-hadis kull as-sahabi 'ala al-hiddah. Sahihan kana aw hasanan aw dha'ifan min ghairi an-nazar lil abwab. Dia kata kitab masanid ni adalah jamak kepada musnad.
Kalau satu jadi musnad, tapi daripada istilah ia adalah kitab yang pada tajuknya maksudnya dia mengumpulkan hadis-hadis daripada para sahabat yang maksudnya dia menjadi di satu tempat. Sama ada hadis tersebut sahih ataupun hasan ataupun dhaif tanpa melihat kepada bab. Okay, so bila awak gunakan hadis kitab masanid ni, dia tak kira cerita ni pasal hadis tentang solat ke, tentang zakat ke, tentang apa, dia tak kira. Dia susun hadis tu ikut nama perawi je. Contoh hadis tersebut daripada Abu Hurairah. Okey, Abu Hurairah aje. Okey, hadis tersebut daripada Aisyah aje. Faham tak? Dia dah tak susun ikut bab, dia ikut nama perawi. Okey. Contoh daripada okey, dapat tak ni? Takrif dia ke laju? Nur Ashikin dapat? Nur Ain Ashikin? Okey. So saya ulang sekali, dia jamak kepada musnad, dan pada istilah dia adalah kitab yang al-kutub allati mawdu'uha ja'ala al-hadis kulli sahabi 'ala al-hiddah. Yang kitab yang mengumpulkan nama sahabi itu pada satu tempat. Sama ada hadis tersebut sahih ataupun hasan ataupun dhaif min ghairi nazar lil abwab. Tanpa dia melihat hadis tersebut cerita dalam bab yang mana. Dia hanya memfokuskan kepada nama perawi sahaja. Okey, Aham al-Masani. Contoh musnad yang penting adalah Musnad Ahmad. Lepas tu Musnad Al-Humaidi. Kalau kamu tengok dekat muka surat 121 tu kan, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, dia kata itu memang kalau kamu belajar takhrij, memang kalau kamu tak kenal tu pelik lah. Kan? Kalau Ustazah dulu, Ustazah kena guna kitab Musnad Ahmad ni. Berpusing-pusing nak cari nama perawi tersebut. Kan? Musnad Humaidi ni saya tak kenal. Musnad At-Tayalisi ni pun tak pernah guna. Ustazah guna satu je, Musnad Ahmad je. So dekat library pun ada, library Inhat ada, boleh tengok nanti. Okay, so di antara itu adalah kitab-kitab musnad yang penting lah, muka surat kat sebelah tu. Kan, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, tuwafa 241. Kan, dia kata wa huwa allazi yarida anhu itlaqul kalimatil musnad amma fihi ghairil. Okey, dia adalah kitab hadis yang paling penting lah kalau orang belajar hadis ni. Okey, tak apalah, itu sekadar tu kan, awak ingat nama kitab sikit. Okey. So ta'rif Musnad Ahmad. Okey, kitab Musnad Ahmad ni apa dia? Al-kitab murattabah al-masanid as-sahabiyah as-sahabah wa fawqa at-tartib al-ali allati. Okey, dia kata alamak, kita tinggal lah. Apa tu nama semalam, saya dah semak lah, takut Ustazah. Okey, kalau tengok dekat buku kamu, muka surat 121, ta'rif bi kitab Musnad Al-Ahmad. Dia kata kitab murattabah alal musnad as-sahabah. Dia adalah kitab yang menceritakan tentang musnad sahabat, kitab hadis yang disebutkan mengikut nama para sahabat. Wa bada'a bil 'asharatil mubashirin bil jannah. Dan dia dimulai dengan 10 nama sahabat yang dimulai dengan yang dijamin masuk syurga. Okey, siapa sahabat yang mula-mula dijamin masuk syurga? Siapa? Ingat tak 10 sahabat yang dijamin masuk syurga? So kalau contoh hadis kamu diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, awak tak boleh cari alif, ba, waw, awak tak jumpa. Awak kena cari nama pertama sekali Sayyidina Abu Bakar. Okey, lepas tu kalau hadis kamu daripada Sayyidina Ali, contoh, kamu tak boleh cari huruf ain. Kan dekat huruf alif, ba, ta, sa, jim, huruf ain, tak. Dia cara Imam Ahmad susun, dia ikut 10 sahabat yang dijamin masuk syurga dulu. So mula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas tu lagi 6 sahabat. Lepas tu barulah yang lain, kan. Lepas tu kan dia kata wa bada'al bi 'asharatil mubashirin bil jannah. Dia dimulakan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk ke syurga. Walam yura'i fi baqiyatis sahabah harful mu'jam, dan tidak mengikut perawi-perawi seterusnya mengikut huruf mu'jam. Maksudnya Imam Ahmad ni dia tak sesuai ikut huruf mu'jam. Wa innama ra'a al-afdilatul wa asabiqatul fil Islam. Tetapi Imam Ahmad dia menyusun mengikut kepada kelebihan-kelebihan sahabat tersebut dan siapa yang dulu masuk Islam. Tengok susah tak nak buat? Nak kena kaji pula kan, siapa dulu masuk Islam kan. Kita nak baca je. Kan. So Imam Ahmad dia punya method dia, kalau kamu guna kitab Musnad Ahmad, awak tak boleh ikut haruf mu'jam. Sebabnya dia tak disusun ikut haruf mu'jam. Dia susun ikut 10 tengok ni. 10 mereka yang dijamin syurga. Lepas tu
mengikut kelebihan-kelebihan. Yang kedua ni kalau tengok dekat slide Ustazah ni, nampak ni? Yang pertama ni Asyaratul Mubashirin bil Jannah. Nombor 2 Banu Hashim. Lepas tu Al-Mukaththirun, Al-Madiniyun, Al-Syamiyun, Al-Kufiyun, Al-Basariyun, Al-Ansar, Musnad An-Nisa. Ini disusun ikut ni. So kalau kamu punya hadis nak guna Musnad Ahmad ni, kamu kena tahu kategori mana perawi a'la kamu tu. Okey? Nampak tak? Ni dekat buku kamu pun ada muka surat 122. Nampak tak? Muka surat 122. Dia dah susun dah. Maksudnya macam mana dia susunkan. Kan sebab tadi dikata mula-mula dia susun mengikut 10 yang dijamin masuk syurga. Lepas tu dia kata diikut fadilat-fadilat dan siapa yang masuk Islam dulu. So sebab Rasulullah ni dia Bani Hashim, lepas habis 10 Mubashirin bil Jannah, dia letak siapa yang perawi tersebut Bani Hashim dulu. Kan? Betul? Lepas tu yang lain. Lepas tu barulah Al-Madiniyun, Al-Syamiyun, Al-Kufiyun, Al-Basariyun ila akhir. Okey. Yang seterusnya. Okey, aqsam hadis yang ni tak penting sangatlah. Kan, melainkan memang kamu nak guna Musnad Ahmad ni lah. Muka surat 122 kan. Aqsam ahadis fil Musnad Ahmad bin Hanbal. Okey, so macam mana Musnad Ahmad bin Hanbal ni dia coding? Maksudnya macam mana bila awak kan tak pernah tengok kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. So ini yang pembahagian-pembahagian kan yang dibuat dalam kitab ni. Dia kata ma rawahu Abdullah bin Ahmad an abihi. Okey. Maksudnya Abdullah bin Ahmad ni siapa? An abihi. Abdullah bin Ahmad ini adalah anak kepada Imam Ahmad. Daripada an abihi. Abihi ni siapa? Imam Ahmad ah. Sami'an minhu. Kan? Maksudnya anak Imam Ahmad ni dia ambil sanad daripada bapa dia. Wa huwal musamma al-musnad lil Imam Ahmad. Okey. Dikata ai haddasana Abdullah haddasana abi. Wa naqul fi at-takhrij ahadis bi sighatil akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Okey. So Imam Ahmad ni apabila dia meletakkan hadis dekat dalam kitab dia, dia akan sekejap, kenapa pula ni? Okey. Bila dia letak kitab hadis dalam dia punya ni, dia letak dia ada sanad dia tersendiri. Kan ada imam yang ada sanad dia tersendiri. Okey, so dia kata anak dia meriwayatkan, itu contoh yang pertama. Kan dia kata ma rawahu Abdullah bin Ahmad an abihi sami'a minnahu wa huwa al-musamma musnad al-Imam Ahmad. Ai hadis Abdullah haddasani abi. Wa naqulu fi at-takhrij ahadis bi sighatil akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Okey, yang nombor 2 dia kata ma rawahu Abdullah an ghairi abihi. Abdullah ini dia meriwayatkan hadis bukan daripada ayahnya. Wa huwal musamma 'indal muhaddisin bizawaid Abdullah, dan muhaddisin menamakan ia dengan zawaid Abdullah. Ai haddasana Abdullah haddasana Muhammad bin Abi Bakar. Okey. So maksudnya kenapa Ustazah kena terangkan yang ni? Sebabnya nanti apabila awak buka kitab Musnad Ahmad, siapa yang buka kitab Musnad Ahmad, dia akan jumpa benda-benda ni. So kamu macam, ni siapa yang riwayatkan dia ni? Siapa perawi ni sebenarnya ni? Kamu tak faham. So kalau yang pertama ni, marawahu Abdullah bin Ahmad an abihi, kalau dia akan sebut akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Tapi kalau Abdullah ni diambil selain daripada ayahnya, dia akan tulis akhrajahu Abdullah fi zawaidihi alal musnad abihi. Dia akan sebut macam tu. Okey, lepas tu yang ketiga, ma rawahu al-Hafiz Abu Bakar al-Qati'i an ghairi Abdullah wa abihi. Okey, maksudnya kalau perawi tu selain daripada Abdullah dan abihi, dia akan tulis dekat takhrij akhrajahu al-Qati'i fi zawaid ala musnad Ahmad. Okey, contoh ada gambar dekat dalam kitab kamu tu kan? Nampak tak gambar dalam kitab kamu? Wa qasama lam yaqra'uhu wa lam yasma'uhu walakinnahu wajada fi kitab abihi bi khattil yadayhi wa huwa qalil. Okey. Yang ni, yang keempat ni pula dia kata tidak disebut dia dibaca ataupun diambil dari mana, tetapi terdapat khat tulisan tangan daripada
Imam Ahmad sendiri dan tapi dia ni sikit. Maksudnya ada 4 kategori hadis dalam kitab Musnad Ahmad ni yang nak cerita. Dah punyalah payah ayat dia. So ada yang daripada Abdullah daripada Musnad Ahmad, daripada abi dia, daripada Abdullah daripada ghairu abi. Yang kedua daripada dua-dua bukan an ghairi abi, an ghairi Abdullah wa abihi. Yang nombor 3 ni wa qassama lam yaqra'ahu wa lam yasma'ahu walakin wajadahu fi kitab abihi bi khattil yadayhi wa huwa qalil. Contoh dia macam ni. Awak tengok dekat gambar ni. Nampak tak kat gambar ni? Jap, saya ambil pen. Ni dekat gambar ni. Dekat buku kamu tu muka surat 1 2 3. Ni dekat qala Abdullah bin Ahmad wajadtu fi kitab abi bi khattil yadayhi. Ni nampak ni. So awak kena benda ni lah bila awak baca nanti kejap awak tak faham. Ini pembahagian Musnad Ahmad yang mana? Haddasana Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli haddasana Walid yakni dia baca hadis tersebut. So maksudnya kalau awak baca kitab Musnad Ahmad keluar yang ni awak tahu oh ini kategori yang keempat. Awak faham tak? Macam tu dia nak cerita. So bila siapa yang nanti kalau siapa yang ada dekat kuis tu kita boleh tengok kitab Musnad Ahmad ni besok ke? Besok Ustazah ada dekat kuis. Petang tu siapa yang nak masuk boleh masuk. So nanti kita tengok. Okey? Tapi yang ni tak penting sangat pun. Tapi saya ceritalah supaya nanti bila kamu jumpa, Ustazah ni apa? Ni apa? Kamu tak faham pula. Okey? Okey. So macam mana kalau kamu nak guna kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ni? Okey. So kalau kita nak guna macam mana? Okey, jap nak padam dulu yang ni. Misal dia kata kharrij hadis Usamah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumul isnain wal khamis. Okey, so dia kata takhrijkan hadis daripada Usamah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada Isnin dan Khamis. Kaifiyatut takhrij bil istikhdam kitab Musnad Ahmad. Okey, so dia nak kamu takhrijkan hadis ini menggunakan kitab Musnad Ahmad. Sebaik Ustazah tak buat soalan kamu punya assignment macam ni. Tergolek-tergolek lah kamu sekejap lagi. Okey, so apa benda yang kena buat? Okey, awak tengok dekat buku kamu kan. Dia kata, yang pertama dia kata takkid min isim as-sahabi. Okey, siapa nama sahabat tadi? Usamah bin Zaid. Okey, so ibhas an musnad as-sahabi. Okey, so kamu buka kitab Musnad Ahmad tu, Usamah bin Zaid ni, kamu akan jumpa juzuk 5. Dalam nama dia dalam juzuk 5. Ni maksudnya ni pengarang ni dah cari dah lah. Okey, ibhas an murad at-takhrij. Okey, so kamu akan nampak dalam takhrij dia apa dia? Muka surat juzuk 5, muka surat 206. Okey, so natijah. Okey, lepas tu dia kena keluarkanlah, nukilkan unqul al-hadis sanadan wa matanan. Okey, nukilkan hadis tersebut dari sudut sanadnya dan matanya. An-natijah dia kamu akan dapat qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Okey, ni Abdullah ni anak Imam Ahmad ni, dia akan cakap haddasana abi. Okey, hadis daripada ayahku Ahmad bin Hanbal. Haddasana Zaid bin Hibab. Akhbarani Sabit bin Qais an Abi Sa'id al-Maqburi an Usamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal isnin wal khamis. Okey, wa naqulu bi sighati at-takhrij rawahu Ahmad fi musnadihi 5 page juzuk 5 muka surat 206 an tariq Zaid bin Hubab. Okey. Habab. Siapakah Zaid bin Habab ni? Dia adalah guru kepada Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad dapat daripada Zaid bin Habab ni. So kalau awak kena contoh kan. Contoh kalau kamu kena buat Musnad Ahmad bin Hanbal ni, awak kena ni lah. Yang ni. Yang ni tu semua saya nak Zazah nak dengan yang ni ni. Ni. Natijah ni. Faham tak? So yang ni yang penting ni. Okey, saya tak tahu muka surat berapa, juzuk berapa, tarik dia. Macam ni awak kena kod macam ni. Siapa yang guna Musnad Ahmad lah. Tapi saya tak suruh pun kamu guna Musnad Ahmad. Okey. Faham tak? Boleh tak? Okey, bagus. Nak sambung lagi ni? Nak sambung lagi? Okey, kita sambung lagi Baru sikit, takkan nak take 5 dah. Okey. Ustazah ada 34 slide nak habiskan dengan kamu. Okey. Okey, sekarang kutubul atraf.
Okey, Kutubul Atraf. Tadi kitab musnad kan dah habis dah. Kutubul Atraf ni awak kena bagi perhatian sebab Kutubul Atraf ni yang awak nak guna ni. Ustazah nak bagi kejap lagi Ustazah share video. Awak boleh tengok, lepas tu nanti kita cerita. Okey, Kutubul Atraf. Ta'rif dia. Hiyal kutub allati yajma'u fiha muallifuha ahadis kitab atau kitabain. Dia kata adalah kitab yang dikumpulkan padanya muallif itu hadis-hadis daripada satu kitab ataupun kitab dua kitab atau aksar ataupun lebih. Muqtasirina ala zalika at-taraf minha dalla ala baqiyatuha. Maksudnya taraf ni apa? Dia kata muqtasirin. Dia dipendekkan matan hadis tersebut dengan menyebut taraf ni sebahagian ataupun maksudnya kan kalau matan kamu panjang kan, dipotong lah. Tu taraf tu maksudnya bukan matan yang penuh lah. Macam mana okey. Murattabain alal asma as-sahaba atau tabi'in. Dan hadis tersebut disusun mengikut nama sahabat ataupun nama tabi'in. Okey. So, saya ulang sekali lagi. Dia adalah kitab yang mengumpulkan padanya muallif dia hadis-hadis daripada satu kitab ataupun dua kitabain atau aksar ataupun lebih. Muqtasirin, dipendekkan ala zalika tarafi minha dalla ala baqiyatuha. Yang mana hadis tersebut dipotong, pendek je. Dia tak ada yang kalau matan pendek dia bagilah semua. Kalau matan panjang tu dia tak letak semua, dia letak sikit je. Dan disusun mengikut nama sahabat ataupun tabi'in. Okey, so di antara aham muallafat fit atraf, okey, di antara kitab-kitab yang penting adalah Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf oleh Imam Al-Mizzi. Okey, dapat? Nah, okey, so inilah kitab yang antum akan gunakan untuk Rawi Al-A'la. Okey, so kita belajar dulu nama dia baru Ustazah share video. Okey, so nama Imam ta'rif bi kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Okey, nama pengarang dia siapa? Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizzi Ad-Dimashqi. Okey, Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizzi Ad-Dimashqi. Okey, dapat? Itu nama pengarangnya. Tuwafa 742 Hijrah. Okey, Haqiqatul Kitab. Nampak tak? Adaha fahrasatu al-kutubus sittah hasab al-asma'is sahabah. Dia apa tu namanya? Dia mengikut kutubus sittah dan dia susun mengikut asma'is sahabah. Kalau tengok sambungan dekat buku kamu, jam'al ahadis kutubus sittah wa ba'dul mulhaqatiha bi tariqi yushalu 'ala al-qari ma'rifatul asaniduha mukhtalifatan mujtama'an fil mawdi' wahid. Okey, so dia kata dia mengumpulkan hadis daripada yang kutubus sittah tu dan yang lain-lain lagi. Dia kata dia menggunakan kutubus sittah wa ba'dul mulhaqat ataupun mulahaqatiha ni kitab-kitab yang berkait dengan Imam Kutubus Sittah tu juga bitariqi yusahhilu, yang mana jalan tersebut memudahkan alal qari, ke atas pembaca, untuk mengetahui ma'rifatul asaniduha, untuk mengetahui sanad je, yang mukhtalifatun, yang berbeza, mujtami'atun, tetapi dikumpulkan fi mawdi' wahid, tetapi dikumpulkan pada satu tempat. Okey, faham tak? So dia kata hadis tersebut, kitab ni dia kata dia menggunakan kutubus sittah, tetapi dia campur juga dengan kitab-kitab yang lain yang mana dia kata yang berkait dengan kutubus sittah, tetapi dia sangat memudahkan para pembaca nak memahaminya, nak mengetahui sanad tersebut, sanad yang berbeza tetapi dikumpulkan dengan pada satu tempat. Okey, jap. Contoh, tadi saya sudah habis dah. Okey, yang ni kan, awak tengok ni. Okey, contoh dekat sini kan, dia bagi, okey, yang dimaksudkan dengan mulhaqatiha ni apa? Ta'liqat oleh Sahih Bukhari. Muqaddimah Sahih Muslim, Marasil Abi Daud, Syama'il di Tirmizi. Semua ni Imam Kutubus Sittah tapi yang berkait dengan imam-imam tersebut. Al-Ilal As-Saghir li Tirmizi.
As-Sunan Al-Kubra lin-Nasa'i, amal yaumun wa laylah lin-Nasa'i, khasa'is ala an-Nasa'i lin-Nasa'i. Maksudnya yang ni semua ni dimasukkan sekali dengan Kutubul Atraf ni. Faham tak? Faham kan? Okey. Faham ke tak faham ni? Faham. Faham. Kejap lagi bila ulang kaji Ustazah, saya tak faham Ustazah, midterm je, semua saya tak faham kan. Okey, kejap Okey, so Ustazah nak share dekat kamu ni. Video macam mana nak guna mu'jam ni. Sebabnya Ustazah dah buat video, Ustazah terang dulu kat kamu. Kamu tengok video ni dulu. Lepas tu baru kamu apa tu namanya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jap. Nanti video ni Ustazah akan share juga dengan kamu dekat dalam ni. Cumanya Ustazah nak suruh awak tengok dulu supaya bila Ustazah cerita kejap lagi awak dah nampak gambaran. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak share cara menggunakan kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf oleh Imam Al-Mizzi, yang mana ia menggunakan kaedah yang seterusnya, iaitu Rawi Al-A'la. Okey, jadi Ustazah share dulu kepada kita ni hadis ni. Okey, ni hadis dia. Kita cari hadis ni Okey, akhbarana Qutaibah an Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Okey, so ini adalah matan hadis dan ini adalah sanad dia kan. Okey, jadi untuk nak guna hadis ni, yang pertama kita kena lukis syajaratul asani. Okay, siapakah sahabi? Okay, so sahabi dia nama dia Abi Hurairah. Betul tak? Sebab dia berjumpa Rasulullah. Siapakah tabi'in? Tabi'in dia adalah A'raj. Kerana A'raj ini bertemu dengan Abi Hurairah, sahabi. Siapakah tabi'in? Tabi'in adalah Abi Zinad, rawi yang bertemu dengan tabi'in. Dan kemudian Malik, rawi selepas tabi'in. Dan yang Qutaibah yang terakhir. Okay, jadi lepas kamu kena lukis syajaratul asani. Okay, macam ni Ustazah dah lukiskan syajaratul asani dia. Okay, so kita boleh tengok. Ni kan syajaratul asani dia. Okay, Abi Hurairah sahabi, A'raj. Okay, A'raj man huwa sahabi? Okay, Abi Hurairah. Man huwa tabi'in? Mesti letak bintang satu. Letak bintang satu. Al-A'raj. Ataupun nama sebenar dia Abdul Rahman bin Harmuz Al-A'raj. Kerana A'raj ini adalah nama gelaran. Abi Zinad ini pun juga nama gelaran. Jadi kita kena dapatkan nama penuh dia. Okay, man huwa tabi'in, letak bintang 2. Ni awak boleh tambah sendirilah. Man huwa ar-rawi an tabi'in. Perawi selepas tabi'in itu kita letak bintang 3. Perawi selepas tu Qutaibah ni dah tak perlu dah. Kita hanya pakai 3 je. Kita tahu dulu siapa sahabi, lepas tu tabi'in dan perawi selepas tabi'in. Okey. Jadi untuk nak menggunakan kitab Tuhfatul Ashraf ni macam mana? Okey, jom kita tengok kitab dia. Okey, ini adalah kitab Tuhfatul Ashraf. Okey, Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf oleh Imam Al-Mizzi. Ini dia ada berapa jilid, banyak jilid dah. Okey, ini adalah jilid yang pertama. Dan kitab ini disusun mengikut huruf hijaiyah. Okey, so contoh kamu nak cari Abu Hurairah kan. So kena alif bawah, tapi sebab Abu Hurairah ini adalah gelaran. Okey, so kita kena carilah ditulis. Kalau macam ni alif ba sampai alif ya. Kitab yang kedua, kitab yang ketiga semualah kan. Okey, so Ustazah dah cari. Bila Ustazah dah cari, kitab yang kitab Abu Hurairah ini berada di nombor kitab yang ke-9 dan juga kitab yang ke-10. Abu Hurairah ila akhir al-Qur'an. So kitab hadis nak menunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini sangat banyak. Okey, kita tengok dulu kitab yang pertama. Okey, kitab yang pertama ni kan Ustazah dah tengok kan. Okey, dia ada fasal ni dalam mensyarahkan rumus. Yang ni juga ini dalam kitab lah, tapi kamu nak lebih mudah kamu boleh tengok dalam buku kamu muka surat 125. Ada dinyatakan rumus-rumus bagi Tuhfatul Ashraf ni. Maksudnya dia hanya menukilkan rumus lah, dan kamu kena buka rumus tersebut apabila mentakhrij hadis tersebut kan. Dia kata ittifaq alaihi jamaah sittah, dia tulis ain. Okey, kalau bekal Bukhari kan, ta'liqat khata. So maksudnya rumus-rumus ini antum perlu tahu. Okey. Ya, ni ain ni maksud dia apa, kha ni maksud dia apa, khata ni maksud dia apa.
Okey, lepas tu ada lagi rumus yang seterusnya kalau kita tengok mim, lepas tu ada dal, ada ta, tamim, sin, sinya, qaf. Okey, semua ni adalah rumus-rumus. Ini adalah dalam jilid pertama ataupun antum boleh rujuk dalam buku kamu dalam page 125. Okey, sekarang kita berbalik kepada hadis yang kita nak cari tadi. Okey, kita berbalik pada hadis yang kita nak cari tadi. Apa tu namanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah kan. Bila kamu buka kitab Abu Hurairah ni, okey, jilid yang ke-9 ni, Abu Hurairah, kamu kena pergi dekat belakang sekali, dekat fihris dia. Okey, ni adalah hadis lah. Satu kitab ni ada 600 lebih page 656 muka surat. Okey, jadi awak kena pergi dekat belakang dia, tengok dekat dia punya fihris. Okey. So bila kita tengok dekat fihris ni, kita cari nama Abu Hurairah. Okey, Abu Hurairah. Okey, Abu Hurairah Ad-Dawsi. Okey, nama Abu Hurairah, berapa bilangan yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah? 3,351. So bila kita nak cari, dia sangat banyak. Kita tak mampu nak cari. Kan, 3,351 dah lah jilid 9 dengan jilid 10. Okey, jadi dia menggunakan kaedah bintang. Ni yang bulat-bulat ni adalah bintang. Okey, jadi kamu kena kembali kepada apa tu yang tadi kan, yang kamu cari tadi, yang Syajaratul Asanid yang kamu lukis tadi. Kan, kamu kena tengok balik dekat dekat Syajaratul Asanid. Okey, Abu Hurairah, bintang siapa dia? Siapa nama dia? Al-A'raj. Okey, nama penuhnya adalah siapa? Abdul Rahman bin Harmuz Al-A'raj. Okey, so kamu kena cari bintang satu dulu. Okey, Abdul Rahman. Okey, so kita cari. Okey, kita cari. Ni kan Abu Hurairah ni. Okey, so bila Ustazah dah cari dah ni. Ni, Abdul Rahman. Kat sini kita nampak tak? Okey, nampak tak? Abdul Rahman bin Harmuz Al-A'raj. Hadis ni ada 348, still banyak. Okey, so kita tak mampu lagi nak cari. So kita tengok pula bintang yang kedua. Okey, so ini guna bintang dia. Okey, stop yang ni, kita tengok balik words tadi. Kita tengok bintang yang kedua. Bintang yang kedua adalah Abi Zinnad, yang namanya adalah Abdullah bin Zakwan Abu Az-Zinnad. Okey, so ini bintang 2, kamu kena tengok Okey, nama dia Abi Zinnad Abdullah bin Zakwan. Okey, jadi kita buka balik kitab tadi dan kita cari nama Abi Zinnad. Okey, kita buka. So, okey, ni bintang 1, ni bintang 2 kan? Ni bintang 1. Okey, sekarang tengok bintang 2, Abi Zinnad. Okey, sekejap ni nampak ni. Okey, kita dah dapat. Ni. Abdullah bin Zakwan Abi Zinnad ada 281 hadis. Tadi apa tu namanya, yang pertama ni A'raj ni ada 400. Okey, maksudnya hadis dia makin sikitkan hadis tersebut. Okey, jap. Ni kamu tengok okey, kalau sini tadi ni Al-A'raj ni ada 348, sekarang dah 281. Still banyak. Okey, jadi kita kena tengok pula bintang yang ketiga. Okey, kita tengok bintang yang ketiga. Bintang yang ketiga pula nama siapa? Okey, kita tengok bintang yang ketiga. Kita tengok bintang yang ketiga, namanya siapa? Nama bintang yang ketiga adalah Malik. Nama penuhnya ialah Malik bin Anas, Imam Malik Okey, so kita cari menggunakan yang sama juga. Okey, yang ni tadi kita dah jumpa bintang 1 kan? Okey, ni bintang 1. Okey, lepas tu bintang 2, Abu Zinnad. Okey, ni bintang 2 ni. Bintang 2. Okey, sekarang ni kita nak cari bintang 3 pula. Okey, so awak tengok bawah Abdullah bin Zakwan ni. Okey, awak tengok bintang 3. Kita tengok bintang 3, nama Malik bin Anas. Wow, bintang 3. Oh ni Malik bin Anas. Terlepas pula. Okey, so kita tengok nama Malik bin Anas ini. Okey, jap. Nama Malik bin Anas. Okey, ni bintang 3. Ada 65 hadis.
So bolehlah kita nak tengok bila ada 65 hadis ni tak banyak. So muka surat berapa? Muka surat 581. Okay, jom kita buka muka surat 581. So bila Ustazah buka muka surat 581 ni kan, okey. Dekat sini kita boleh nampak muka surat 581. Okay, ni kamu boleh tengok muka surat dia. So kita nampak hadis tadi, An Abi Hurairah daripada A'raj, daripada Abi Zinad, daripada Malik bin Anas. Ini Abi Hurairah juga, An A'raj juga, Abi Zinad juga, tapi Lais bin Sa'ad lain. Yang ni yang kita nak bintang 3 kita Malik kan. So dia punya hadis kha mim dal sin qaf. Hadis idza syaribal kalbu fil ina ahadikum falyaghsilhu 7 marrat. Okay, nampak tak? So kita dapatlah hadis kita. Jadi senanglah kamu nak cari. Okey, kha ni maksud dia apa? Kitab Bukhari fi Kitab At-Taharah. 1 ni jilid 1. Muka surat 54. Ni nombor hadis 169. Abdullah bin Yusuf ni siapa? Ini adalah guru kepada Imam Bukhari. Okey, mim Muslim. Fihi ni maksudnya sama. Kitab At-Taharah juga jilid 1 muka surat 161. Tetapi hadisnya ada 2. Satu nombor hadisnya 279, satu lagi nombor 90 daripada Yahya bin Yahya. Maksudnya ini adalah guru kepada Imam Muslim. Dal siapa Dal Imam Abi Dawud kan. Fihi an Haris bin Miskin an Abdul Rahman bin Qasim. Fihi ni apa tu samalah kan dalam kitab At-Taharah. Sin adalah Nasa'i kan. Imam Nasa'i. Okay, sama juga jilid 1 muka surat 52 an Qutaibah fi dalam kitab Qaf ialah Ibnu Majah. Fi juga dalam kitab At-Taharah ni nombor hadisnya kan. Okay, Qaf ni tak payah, ni bukan kitab Kutubus Sittah. So kamu dapatlah hadis tersebut. Okay, jadi wallahu ta'ala alam, itulah cara nak menggunakan kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Okay. So, faham tak? Faham tak? Bagi reaction sikit. Okay, nanti Ustazah akan share balik sebabnya Ustazah nak masuk yang kita nak belajar kitab Atraf ni. Jadi Ustazah bagi awak tengok dulu. Tapi nanti dia macam yang ni susah sikit lah kan. Awak kena buat bintang. Awak jangan salah bintang. Salah bintang nanti dia tak jadi lah. Okay. So kita belajar lagi sikit. Lepas tu kita take 5. Boleh ke? Ke nak take 5 dulu baru belajar? Nak take 5 dulu ke baru belajar? Ustazah plan hari ni habis 12.30 je. Sebabnya sikit je ni. Kalau tak payah take 5. Belajar dulu. Okay. Kita habis awal So kita tak payah take 5. Okay. Sambung. Okay. So kita sambung. Okay, tadi tersalah pula. Share screen. Okay. Okay, so tadi kita dah habis dekat sini kan. So rumus pun kamu dah tengok dekat, kalau nanti Ustazah habis kelas ni insyaAllah Ustazah terus upload buku satu-satu dekat dalam KLMS. Kan? So rumus ni ada dalam buku kamu. Tapi Ustazah rasa tengok buku rumus dalam buku kamu lebih mudah daripada tengok dekat kitab jilid 1. Itulah. Okay, so kita terus masuk slide seterusnya. Okay, tartib kitab ni. Okay, macam mana? Okay, tartib dia. Al-Kitab Al-Murattabah ala Asma'is Sahabah. Okay, kitab Mawsu'ah Atraf ni yang tadi video saya buat tu, dia susun ikut nama sahabat. Wa fihi mura'atun li hurufil mu'jam. Dia disusun mengikut huruf mu'jam. Maksudnya bila sebuah huruf mu'jam ni dia kata haisu ibtada al-musannaf biman bada'a ismuhu biharfil alif summal ba summal ta wa hakadha. Yang mana dikata dimulakan pengarang tersebut dengan namanya dengan huruf alif, lepas tu ba, lepas tu ta, lepas tu sampai akhir. Fakana awwalul musnad fi kitabil musnad. Okey. So nama rawi yang pertama sekali dalam musnad dalam Mawsu'ah Atraf ini adalah Abyad bin Hammal. Okey, itu nama first kali, alif ba. Betul, alif ta. Okey, dapat So awak kena tahu, tadi kalau Musnad Ahmad dia tak susun ikut alif bata, dia susun ikut nama sahabat dan fadilat-fadilat dengan siapa yang masuk Islam dulu. Tapi kalau Mawsu'ah Atraf dia akan susun mengikut nama
ABC, alif bata. Okey, sebab tu khawais, apa tu namanya, keistimewaan, apa perbezaannya, apa tu khawais ni, ni lah, ni lah keistimewaan dia, apa dia? Yuhaddidul mawdi' al-hadis wa yuzkar isnaduhu ibtada min Syekh al-Musannaf allazi akhraja min kitab wa hatta ar-rawi riwayatul a'la as-sahabi aw min dunihi. Okey, so dia kata yuhaddid telah menetapkan pengarang tersebut apabila ditakhrijkan, diletakkan daripada ar-rawi al-a'la. Kan tadi awak nampak dalam video tadi, dia mula letak Abu Hurairah kan. Bila kita dah jumpa hadis tersebut, dia letak Abu Hurairah. Lepas tu dia letak Al-A'raj. Lepas tu dia letak Abi Zinnad. Lepas tu dia letak Malik. Lepas tu Qutaibah. So dia letak semua nama perawi tersebut. Wa iza kana huna al-iltiqa' fi rijal al-isnad an ba'd syuyukh bayyanahu. Sebabnya dia tak nampak lah. Wa asyara ilaih, dan ditunjukkan. Tapi macam tadi kita tengok dalam video tadi kan ada je daripada Malik tu pun dekat atas tu perawi dia sama Abu Hurairah. Lepas tu ada Al-A'raj, Abi Zinnad, tapi atas tu nama Sa'ad kan. Bawah tu nama Malik. So dia letak, tapi masa Ustazah baca buku ni, Ustazah kata hebatnya pengarang dia. Sebabnya macam mana dia boleh susun sampai jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3 kan. Sebabnya kalau awak tak faham bintang-bintang tu, awak tak boleh nak guna kitab ni. Ustazah kata, tak tergambar Ustazah. Allah bagi ilham dia yang luar biasa lah pada Ustazah kan. Sebab kita selalu kalau tak nampak. Okey, contoh dia kata, misal dia kan, dia kata musnad, min musnad Abyad bin Hammal al-Humairi. Okey, so ini apa tu namanya, yang pertama kan, hadis yang pertama. Dia kata Abyad bin Hammal ni, al-Humairi ni, okey, bila dia cari hadis tersebut, dia kan letak dal, ta, sin, qaf, hadis. Lepas tu dia bagi keratan hadis kan. Lepas tu dot, dia tak bagi semua. So, dal ni maksud dia apa? Fi kharij an Qutaibah bin Sa'id. Kan? Kharij ni, apa tu, bab kharij an Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Mutawakkal al-Asqalani. Okay, so ni pengarang dia lah, dia bagi. So dia terangkan dal ni apa kan, macam tadi kan Ustazah bacakan kha tu apa, siapa nama imam dia, muka surat berapa, juzuk berapa. Ini dia punya rumus lah. So kamu kena tahulah bila tengok apa tu namanya, bila tengok dia punya ni, okey tahu dah, ni rumus ni. Ni sanad dia. Okey, ni sanad dia, dibagi separuh je. Dot masuk hadis. Maksudnya kita tahulah itu adalah matan hadis. Okey. Lepas tu dibagi dal. Dia pun terangkan dal ni apa kan. Tadi kat video tadi pun ada. Okey, nampak kan? Okey, so lepas tu jap. Okey. Tapi macam tadi awak tengok tak dekat dalam apa tu namanya, kamu punya dalam awak punya video tadi tu, kalau Abu Hurairah kan dia punya hadis banyak, tetapi Abyad bin Hammal al-Humairi dia ada 4 hadis je. So kalau hadis pengarang tersebut daripada sahabi dia nama Abyad bin Hammal, dia tak adalah bintang dah, dia tak ada bintang. Sebabnya hadis dia ada 4 je. Macam Abu Hurairah tadi ada 3,000 kan. Jadi dia akan ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Sebab ada pernah je macam Ustazah Hajar dulu, Ustazah saya tak ada bintang 3, saya ada bintang 2 je. Sebab sampai bintang 2 tu hadis dia tinggal contoh 10. Dia tak ada dalam bintang 3. Nampak tak? Okey, cuba awak tengok dekat sini. Al-Masanid Al-Qasirah ni maksudnya musnad yang sahabi yang meriwayatkan hadis ni pendek sikit. Sahabat dia meriwayatkan hadis sikit. Ni yang ni hadis yang nombor 2 ni, Abi Al-Laham ni Al-Ghifari ni 1 hadis je riwayat sahabi ni. Abi bin Umarah Al-Ansari ni 1. Lepas tu Ubay bin Ka'ab Al-Ansari ada 73 hadis. Okey, daripada Ubay ni barulah ada tabi'in dia. Sahabi kan ni tabi'in. Anas bin Malik, Hasan ni okey baru ada 2, ada 3, ada 1. Nampak tak? So ni antara hadis-hadis yang perawinya sikit. Sahabi ni dia sikit sangat meriwayatkan hadis. Kan ada perawi yang macam Abu Hurairah banyak kan. So dia ada yang sikit, ada yang banyak. Okey, faham tak? Okey, so kalau yang ni dia cerita yang perawinya sanadnya panjang. Zat al-adad al-kabira min ahadis ka Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa ghairihima. Ini adalah perawi yang mana apabila meriwayatkan hadis, hadis dia banyak. So dia kena ada bintang 1, bintang 2, bintang 3.
Sebabnya kalau awak nak guna nama Abdullah bin Amru saja, awak takkan jumpa hadis tu. Mungkin ada 2000 ke, penat lah. So bila dah cari Shu'aib bin Muhammad, mungkin hadis tu tinggal 400. Guna Amru bin Shu'aib, okey tinggal 200. Yang ni tinggal 60. Usamah bin Zaid. So baru awak boleh cari hadis tersebut. Okey, so bila kalau siapa yang boleh guna rawi al-ala ni memang Ustazah tak ambil spring lah sebenarnya. Sebab dia susah sikit, tapi kalau awak jumpa tu awak akan rasa sangat puas lah sebabnya awak boleh faham kaedah tersebut. Okey, seterusnya yang ni lah wada'un najmah. Najmah ni bintang ni, tapi kalau dengan setengah buku dia pakai bintang, setengah buku dia pakai bulat macam tadi kan yang Ustazah guna tadi tu, kitab tadi dia guna bulat-bulat je. So ikut cetakan lah. Tapi yang Ustazah bagi dekat kamu tu pakai bulat-bulat. So samalah tu najmah lah juga kita panggil sebabnya dia tak pakai istilah bulat, dia pakai najmah. Najmah tu bintang. Okey, faham ya? Kamu ni faham ke tak faham lah ni? Diam je. Faham. Bagus. Okey, contoh. Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, so yang ni okey, yang seterusnya kita tengok lagi. Ini contoh, misal. Okey, so bila awak guna kitab apa tu namanya Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf ni, okey, kalau satu ni nampak ni Ustazah, jap mana pensel dia, mana pen dia? Jap Ustazah ambil pen. Okey, kalau bintang satu, ini bintang satu maksudnya kalau satu bulat ni. Bintang satu ni maksudnya ni yang bulat satu. Najmah dua, najmah tiga ni yang ni. Okey, ni najmah dua. Ni najmah tiga. Nama tu dia akan bersambung. Amru bin Shu'aib bin Muhammad. Siapa nama perawi selepas Amru tu? Usamah ke? Amru ni ada bagi hadis kat Usamah ke? Dekat Ishaq ke? Kat Ayub ke? Kat Sabit ke? Kat Saur ke? Dekat Hubaib. Dia akan sambung terus. Lepas tu sebab tu dia akan keliru. Kejap lagi dia ada nama dua pula. Lepas ni kan Sabit kan? Kat sini keluar Jim pula. Kan Jim sambungan daripada ni. Najmah dua. Lepas tu mungkin najmah tiga balik. Macam tu. Faham tak? So kamu tak boleh lari daripada, kena cari daripada nama perawi sahabat tu dulu. Okey? Okey, senang. Ni contoh-contoh nak bagi awak faham je ni. Okey, so ni macam mana nak menggunakan ni. Okey, siapa yang esok ada yang nak datang kuis tak? Ustazah macam suka nak mengajar kamu dekat library Inhat tu. Kan? Ada lah. Okey, Ada. Okey, siapa yang nak datang esok kita jumpa dekat library lah pukul, kalau Ustazah masuk lambat sikit awak guna dulu kitab. Kan, kalau yang tu ni kan, siapa yang dekat-dekat boleh datang lah. Okey, dia kata ni kita jam silap. Sekejap. Slide Ustazah dah tergerak. Okey, so kaifiyatut takhrij. So dalam nak dapatkan macam mana awak nak guna apa tu kitab Tuhfatul Ashraf ni, yang pertamanya mesti awak kena pandai lukis syajarah asani. Sebab tu saya suruh awak dah lukis kan. So bila awak dah tahu nama sahabi, senang je awak terus tanda 1, tanda 2, tanda 3. Sahabi ni tak payah tanda. Kalau kamu tanda dekat sahabi je terus salah bintang kamu. So kamu kena tanda kat tabi'in bintang 1, tabi'in bintang 2, perawi tabi'in bintang 3. Lepas perawi lepas tabi'in tu dah, lepas yang bintang 3 ni dah tak ada, dia tak ada bintang 4, dia sampai bintang 3 je. Tapi bukan komunis ya. Okey. Okey, al-farqu bainal musnad wal atraf. Ni dekat buku kamu ni muka surat okey, muka surat 131. Okey, dia kata hiya nau' min kutub al-hadith dzikra fiha al-musannafun ahadits as-sahabi fil makanil wahid kal masani. Okey, dia kata atraf ni juga dia adalah kitab yang mana pengarang tersebut membuat hadis daripada sahabi seperti kitab musnad di satu tempat sahaja. Illa annahum la yadhkuruna minal hadis illa tarfan minhu. Okey, tetapi apa yang bezanya, dia tidak menyebut matan hadis kecuali sebahagian sahaja. Kalau Musnad Ahmad, matan hadis tu Imam Ahmad disebut penuh. Tetapi dalam Autraf disebut separuh sahaja. Summa yajma'una asanid dzalikal hadis. Tapi dia mengumpulkan semua sanad-sanad hadis tu. Disebut nama perawi tu lengkap. Kan, wa yadhkurunaha imma ala sabilil isti'ab au apa tu? Tak selati ya? Yang bawah tu tak payahlah. Ya dan au muqayyidan bi kitab makhsusah. Yang bawah tu disebut dia meletakkan, dia siap dia menghuraikan kitab-kitab yang mana yang dinyatakanlah, maksudnya dengan
detail lah kan, macam disebut Sahih Bukhari, kitab apa, jilid berapa, tapi selalunya kalau jilid berapa, muka surat berapa tu dia tak boleh nak kena sangat dengan ni, sebab dia mengikut cetakan masa tu. So yang apa selalunya kita ambil number hadis tu. Yang tu yang lebih tepat lah, sebabnya takut cetakan kadang-kadang Ustazah, saya dah buka dah jilid 5 tapi tak ada pun hadis tu. Sebabnya cetakan lain. Kan, cetakan yang Imam Mizzi guna, contoh daripada Lubnan, kamu pakai cetakan daripada Mesir. So page number dah berubah, juzuk dah berubah. Okay, so kita ambil yang tu. Okay, last. Last ke? Belum last lagi, tapi dah nak habis-habis lah. Sebab ini dia cerita yang belakang-belakang ni, untuk yang penting, untuk setiap ni kitab musnad ni takrif dia apa. Kitab atraf ni takrif dia apa. Kan, mu'jam. Sekarang kita nak belajar mu'jam. Huwal kitab alladhi tuzkaru fihi al-ahadis ala tartib asma'is sahabah au syuyukh au buldan au ghairi dhalik murattabain ala harfil mu'jam. Okey, dia adalah kitab yang menyebutkan hadis yang disusun mengikut nama sahabat ataupun para syekh ataupun buldan ni dari negara mana, au ghairi dhalik atau lain-lain yang disusun mengikut harful mu'jam. Okey, yang ni, yang kalau yang takrif yang bawah ni senang. Kutub hadisiyah tajma'u kullul hadis sahabi. Dia adalah kitab hadis yang mengumpulkan semua hadis sahabi alal hiddah dalam satu tempat, wa murattabah ala harfil mu'jam, dan disusun mengikut harfil mu'jam. Ambil takrif nombor 2 ni lah senang. Kalau contoh keluar soalan kan. Okey. Contoh al-mu'jam al-murattabah ala apa tu namanya, asma'is sahabah. Okey, ni contoh-contoh mu'jam. Okay, contoh apa tu namanya, al-mu'jam as-sahabah. Kan, la yu'arifu anhu syai'an. Maksudnya kitab ni kita tahu mu'jam sahabat, tapi sehingga kini benda tu tak ada. Tak dijumpai. Mu'jam as-sahabah Abdul Baqi bin Qani' al-Baghdadi. Yujad makhtutat. Dia dapat manuskrip je tapi dia belum dicetak dan belum dibukukan. Al-Mu'jam al-Kabir wal-Awsat was-Saghir lit-Tabrani. Yang ni yang masyhur. Ni bukannya satu kitab ya, ada 3 kitab. Mu'jam Kabir 1, Mu'jam Awsat 1, Mu'jam Saghir 1 oleh Imam Tabrani. Okey, dia memang ada. Yang ni selalu orang hadis kalau belajar takhrij selalu jumpa kat library lah. Cuma saya tak pasti dekat library Inahat ada ke tak ada. Okey. Tapi kitab ni awak tak payah guna lah, pening. Boleh je nak guna kalau nak guna. Tapi cuma takut Ustazah tak ada soft copy. Kalau ada dekat web boleh lah guna. Okey, lepas tu, okey ni contoh dia, mu'jam. Okey, so ni dicerita ni. Macam mana ta'rif bi kitabil mu'jam al-kabir lit-Tabrani. Okey, siapa pengarang dia? Kamu jumpa tak muka surat mana ni? Muka surat 133. Okey, buka muka surat 133. Nak habis dah. Kita belajar sampai muka surat 136. 3 muka surat lagi. Ya Allah, ya Allah. Okey. 3 muka surat lagi, 3 muka surat lagi. Cayok-cayok, lepas tu habis. Okey, so pengarang dia siapa? Al-Hafiz Abi Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Okey, ni nama pengarangnya, Abi Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Tapi kita selalu panggil Mu'jam Kabir lit-Tabrani je. Nama yang masyhur lah. Okey, haqiqatul kitab. Annahu murattaba ala asma'is sahabah hasab al-harf al-mu'jam. Okey, dia menyusun kitab ini mengikut nama para sahabat. Nama sahabat ni awak jangan keliru tau dengan nama perawi. Nama perawi tu banyak. Tapi bila nama sahabat ni, perawi sahabat yang menjadi perawi hadis sahaja. Wa idza kathurat ahadis sahabi fa innahu yuqassimuha hasbil asma' ar-ruwaz anhu mithlun. Okey, tapi kalau nama sahabi tu banyak sangat, dia akan menyusun tu mengikut, dibagi siap nama Ikrimah an Ibni Abbas. Faham tak? Kalau hadis sahabi tu banyak sangat, dia akan susuk contoh Ibnu Abbas kan. So dia akan letak nama perawi sebelum tu siapa. Sebabnya contoh kalau Ibnu Abbas tu banyak sangat meriwayatkan hadis. Maksudnya macam itulah. Okey, yang seterusnya, qaddama bil 'ashratil mubashirina bil jannah fi awwalil kitab. Haitsu ja'ala tartib al-mu'jami bada'a ba'dal asyara yabda'u ba'dal asyara. Okey, dia kata Imam Tabrani ni pun dia menggunakan macam Imam Ahmad juga. Dia letak nama pengarang 10 sahabat yang dijamin syurga dulu. Lepas tu barulah dia mengikut harful mu'jam.
lepas tu baru ikut harful mu'jam. Okey. Wa ja'ala man 'arafa bi kunniyatihi fi akhir asma wa akhiran khatama mu'jamahu bi ahadis an-nisa. Okey, lepas tu barulah diletak kunniyah dekat belakang. Maksudnya mula-mula dia letak 10 sahabat yang dijamin syurga. Lepas tu diikut alif ba ta sa jim. Lepas tu kunniyah. Kunniyah tadi macam Abu Hurairah, Al-A'raj, kan Abi Zinnat. Dia bukan nama penuh. Itu kunni lah tu. Awak kena dapatkan nama penuh dia. Lepas tu dan di akhir dia hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabi wanita ni. Contoh Aisyah, Hafsah, perawi-perawi wanita yang berjumpa dengan Rasulullah tu. Nampak tak? Faham ke tak faham ni? Okey. Okey, yang ni dia kata ra'a at-Tabrani li harf al-awwal fil asma'i as-sahaba. Okey, dia kata dia mengutamakan nama Usamah sebelum nama Ubay. Okey, yang ni tak penting sangat ni. Okey, sampai nombor 3 tu cukuplah. Awak dapat nombor 3 tu dah baguslah. Okey, yang lain tak perlu. Sekejap, yang ni apa benda? Misal. Okey, ni misal dia. Okey, misal dia contoh. Okey, hadis tersebut daripada An Syarik bin Tariq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yadkhul al-jannata ahad minkum bil amal. Okey, sampailah akhir hadis. Kaifiyatit takhrij. Dia kata macam mana kalau kamu nak gunakan kitab ni? Takkid man isim sahabi. Okey, siapa nama sahabat kat sini? So yang ni Rasulullah. So siapa yang jumpa dengan Rasulullah? Syarik bin Tariq. Okey, sampai tak? Okey, ni Rasulullah kan. So siapa yang jumpa? Ini adalah sahabi sebab dia yang berjumpa Rasulullah. Syarik kita baca macam tu Okey. So kita kena buka lah. Ni dia dah bagi nama Syarik bin Tariq. So kena cari huruf shin. Syarik ni tak termasuk dalam 10 yang masuk dalam kategori yang dijamin syurga. Okey, so kita cari alif ba ta sa jim sampailah huruf shin. Okey. Lepas tu barulah kita boleh tengok sanad dan matanya. Okey, jap. Contoh ada tak dia bagi? Ni nampak ni. Jap. Susah padam jap. Okey, so kamu tengok ni. Ni hadis dia. Okey, kamu tengok ni hadis dia. Man ismuhu Syarik. Syarik bin Tariq bin Sufyan. Okey, nampak tak? So okey, lan yadkhul al-jannata. Jap, ambil pen. Okey. Okey, nampak ni? Dia kata ni hadis lan yadkhulul jannata ahadukum minkum ni ahada minkum bil amal. Nampak tak? Kat situ. So kat sini barulah kamu dapat ni. Ni Syarik bin Tariq. So dapatlah. So senang je mu'jam ni. Kan sebab dia dah sebut man ismuhu Syarik. Syarik bin Tariq. Lepas tu mungkin ada Syarik bin lain. Syarik bin lain. Okey. Lepas tu sighatut tahrij. Macam mana awak nak coding dia? Rawahu Tabrani fil Kabir. Mungkin juzuk 7. Apa tu namanya? Kenapa muka surat lain Ni sepatutnya juzuk. Yang 7 ni juzuk. Lepas tu muka surat. Rakam ni, rakam hadis ni nombor berapa? Ni nombor dia. Lepas tu qala haddatsana Utsman bin bin Umar. Macam tu. Okey dah. Okey, al-farqu bainal mu'jam wal musnad wal masanid. Okey, apa beza dia? Okey, dia kata mu'jam ni dia kata bainama annal kitab al-masanid wal mu'jam jama'ul ahadis hasab ar-rawi al-a'la wa fil ghalib yakunu sahabi illa annal farqu bainahuma annal mu'jam ratabat ala harfin hasab al-harful mu'jam. Okey, beza dia kata dua-dua. Dia kata persamaan dia mereka ni dua-dua menceritakan tentang rawi al-a'la iaitu sahabi. Tetapi beza dia apa? Mu'jam ni dia susun ikut nama sahabat lepas 10 nama yang dijamin syurga. Berbanding Musnad Ahmad dia lepas kitab Masanid ni lepas nama 10 nama dijamin syurga dia still tak ikut harful mu'jam. Itu sahaja beza dia. Okey dapat? Okey, muka surat yang terakhir. Masya Allah senyum. Kan? Dah nak habis kelas. Tengok Hanan tak boleh nak cover sampai tutup mulut. Seronok sangat habis kelas awal Selalu kelas usah habis lambat Okey. Tabaqat al-Kubra di Abi Sa'ad, Tarikh al-Baghdad,
Khatib Al-Baghdadi. Okay, yang ni kitab-kitab ni tak penting sangat. Apa tu namanya? Yang penting tu yang depan-depan tadi tu. Yang depan-depan, kitab Musnad, kitab Atraf. Kitab Mu'jam ni kalau awak boleh hafal dia punya ta'arif-ta'arif tu dah bagus. Contoh-contoh kitab ni selalu Ustazah akan prefer yang depan lah. Kesian lah kamu nak hafal semua, betul tak? Hafal Quran lagi kan? Oh yang anggut terus. Kan? So banyak sangat orang nak hafal. Okay, so kalau yang belakang-belakang saya tak ambil lah yang nama-nama kitab ni. Sebabnya kalau kitab-kitab yang depan tu Ustazah ambil lah. Okay, so yang terakhir khamisan, kitab Faharis. Kitab Faharis ni pun tak penting sangat lah. Kitab dia kata, sekejap nak padam dulu. Kitab Fihris ni dia kata adalah kitab Laisat tilka Laisat tilka allati ratabat hasab al-awail hadis wa innama hiya mafatihul wal faharis likutub sanafat ahadis ala nasak wa tartib harful mu'jam atau hasab al-mawdu'at. Yang ni dia kata dia laisat tilkal dia tak menggunakan awal hadis tapi dia merupakan kunci ataupun fihris yang dia menggunakan harful mu'jam juga. Faqama ashab hazil faharis bitartib tilkal kitab hasab ar-ruwat al-ahadis wa ala tariqil masani. Yang ni tak payahlah. Yang ni dia nak cerita macam maka kitab faharis dengan yang ruwat al-hadis ni diguna sanad juga. Cumanya Ustazah tak pernah guna kitab ni. Jadi macam krik-krik lah juga nak ajar kamu kan. So kalau awak ambil 3 tu je lah. Mu'jam, Atraf dengan Musnad je. Yang baki-baki ni tak payahlah. Okay, so habislah. Alhamdulillah. 12 buku kot kita habis. Masya Allah. Terbaik. Okay. So ada apa-apa nak tanya? Ustazah buka sesi soal jawab 15 minit. Ustazah. Ya, ya Syahmi. Apa masalah hadis Kalau kamu? nak tanya assignment. Boleh. Assignment. Okey, jap. Okey. Ustazah rasa hari ni kelas kita setakat ni je. Siapa yang tak ada apa-apa nak tanya boleh keluar. Siapa yang nak tanya assignment boleh. Siapa yang nak datang besok boleh. Bawa lah laptop sekali, Ustazah tengokkan assignment kamu. Dan siapa yang belum submit assignment tu, silalah submit. Sebabnya nanti kalau yang Ustazah dah check besok dekat kelas, kita kelas tutorial tu 3 sampai 5 tu. Kalau Ustazah dah check masa tu, Ustazah tak komen dah lah. Yang belum Ustazah check, Ustazah akan komen macam hari tu lah, malam-malam ke Ustazah free, Ustazah pak dalam WhatsApp, dalam kita punya Telegram group lah. Okay, siapa yang nak tanya hari ni boleh. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Untuk yang nak keluar boleh Okay, ya Syahmi. Awak nak tanya apa? Saya tanya hadis kedua tu salah? Okay. Awak mesej Ustazah kan? Awak mesej kat mana? Saya mesej kat WhatsApp. Yalah, dekat dalam grup kan? Dalam grup sekali. Okay, lepas tu awak nak tanya. Okay, Imam Suyuti dengan Imam Cindy je saya jumpa. Okay, so awak tak ada syarah lah cerita dia ke? Yang tu dah settle? Syarah tak ada. Okay, syarah tak ada sebabnya memang Ustazah cari. Memang kitab Sunan Nasa'i ni syarah dia kurang. Imam Suyuti tu aja. Tapi syarah dia tak panjang lah. Berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Okay, so tak apalah kalau tak ada syarah awak tak payah buat lah. Okay, yang lain? So hadis kedua kamu kenapa? Oh, maksudnya saya tak buat syarah? Dah kalau tak ada, nak katakan kamu nak syarah sendiri kot. Hebat no? Hadis kedua saya ni Ustazah. Kenapa? Ada banyak. Okey, untuk hadis kedua, okey dengar ni, ada banyak yang mesej Ustazah ni. Hadis yang kedua, kamu kena cari menggunakan kitab Miftahul Kunuz dulu. Sebabnya mesti ada kitab Miftahul Kunuz tu. Sebab Ustazah memang Ustazah buka kitab tu, Ustazah cari satu-satu hadis tau untuk kamu 70 berapa orang? 78 orang ni. Ustazah letakkan dekat situ. Okey, lepas awak dah jumpa kitab dekat hadis dekat Miftahul Kunuz tu, barulah kamu buka. Okey, contoh hadis kamu ada kat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 6 imam ada. Betul tak hadis kamu? Sebab dekat Miftahul Kunuz itu adalah keratan hadis. So apabila ada 6 hadis, awak kena buka 6 kitab, awak tengok. Contoh ada 6 kitab, 3 hadis, satu hadis tu ada 3 kitab yang sama. Contoh hadis yang pertama tu Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan Sunan Abi Daud.
Yang lagi 3 tu lain. So ambil yang sama 3 tu. Yang lain tinggal tu tinggalkan lah. Macam tu je. Dia punya kaedah dia. Awak kena buat yang Miftahul Kunuz dulu. Lepas tu baru awak boleh buat awal matan. Kalau awal matan tak ada, awak pakai Rawil A'la. Faham tak Syahmi? Ambil satu je. Awak dah buka, okey, awak dah buka Miftahul Kunuz. Okey, lepas tu ada berapa hadis? Ada banyak hadis tapi saya ambil yang kutub sitah je. Yang ada 2 je, iaitu Imam Nasa'i dengan Imam Ibnu Majah. Okey, hadisnya sama tak? Hadis dia ada yang tak sama. Kitab Nasa'i dengan Ibnu Majah tu sama tak? Nasa'i hadis nombor 2 tu dekat Nasa'i dengan Ibnu Majah tu sama ke tidak? Awak kata hadis kamu kat Imam Nasa'i dengan Ibnu Majah. Dia ada banyak Ustazah. Banyak lain. Maksudnya dalam Sunan Nasa'i tu ada 5. Dari Ibnu Majah ada 5. Contohnya macam tu. Betul. Ya ke? Okey. So kamu pilih hadis yang sama je lah. Ambil satu je. Kan nak banyak pun, nak satu je. Faham tak, Syahmi? Macam bela-bela je Ustaz. Faham tak? Apa yang awak faham? Ambil hadis yang sama antara 2 imam tu. Yes, ambil yang sama. Yang tak sama tak payah ambil, abaikan. Lepas tu baru awak buat apa tu namanya yang Rawi Al-A'la tu, Rawi Al-A'la ataupun awak nak buat apa? Awak nak buat apa tu namanya, nak guna Rawi Al-A'la ataupun awal matan. Kalau awal matan tak ada, memang kena pakai Rawi Al-A'la. Okey, boleh? Saya punya awal matan. Apa dia? Saya punya awal matan tak ada, kena guna Rawi Al-A'la. So lukislah bintang 3. Okey? InsyaAllah ada. Ya. Okey, Hanan angkat tangan dah. Ya, kenapa Hanan? Ustazah, hadis saya kan saya kata ambil lebih kurang kan. Lepas tu ni hadis nombor 1. Awak ni kan saya tak ingat dah. Student saya ramai kot. Hadis nombor 2. Lepas Okay. tu yang matan dia ajur solat tu tatawu'. Lepas tu dia tulis dalam kitab Maudhu' ada Muslim, Abi Daud dengan Nasa'i. Okey. Lepas tu saya jumpa yang Abi Daud lain, lepas tu Muslim lain, Nasa'i lain. Tapi yang Muslim dengan Nasa'i ni ada yang lebih kurang. Tapi still berbeza matan dia. Ambil satu je lah. Kalau 3-3 lain, ambil satu je. Yang mana antara 3-3 ambil satu je. Tak kisah, awak boleh pilih. Boleh ambil Muslim je. Maksudnya Muslim je lah. Yes. So dapat lah. Selesai lah masalah kamu. Satu je saja. Ya. Saya tak nak banyak. Ya Allah, satu pun. Nak buat 3 pula rajin terlebih. Okey saja. Okey. Nanti hantar, Ustazah akan semak lagi nanti. Sebab tu Ustazah suruh kamu hantar. Ustazah nak semak, Ustazah komen, awak baiki. Sampailah bila awak hantar tu, dah memenuhi Ustazah punya syarat dan awak boleh dapat markah yang tinggi. Itu pentingnya hantar. Jangan tak buat, lepas tu tak hantar. Ataupun hantar-hantar gambar-gambar. Memang Ustazah hangin lah. Itu dia. Okey, next. Siapa nak? Baik, Ustazah. Okey, dah settle. Boleh keluar siapa yang dah tanya tu? Nak keluar, tak ada masalah. Okey, Anas. Ya Allah. Ustazah. Ya. Hadis yang kedua tu, saya dah cari kat Miftahul Kunuz kan. Ya. Lepas tu, yang saya ada mesej Ustazah tu, saya suruh ambil yang mana sama kan. Ya. Lepas tu saya tak jumpa yang betul-betul sama. Saya jumpa 3 kitab hadis yang hampir sama. Hadis ni matan dia lain-lain tapi dalam setiap matan tu ada yang doa apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi ambil mana satu je lah, ambil satu je macam Hanan tadi, ambil satu je. Dia dalam hadis tu matan dia tak sama tapi 3-3 tu ada Allahumma ighfir lahu. Tu pilihlah yang mana-mana. Ya, ambil satu je. Okey. Saya ni tak adalah teruk sangat nak suruh buat banyak-banyak. Siang kamu. Kan. Okey, lagi siapa ada masalah? Ustazah, tadi yang muka surat 125 dalam buku tu. Okey, jap. Kenapa? Saya cakap yang tartibu yang bawah tu, saya cakap untuk Mausu'ah Atraf. Mausu'ah Atraf ke Tufatul Ashraf? Kita apa kita belajar ni? Tak, ni yang Muslim
Tak. Ini Tuhfatul Ashraf kan? Ashraf. Ni Tuhfatul Ashraf. Saudara pening lah. Tuhfatul Ashraf bima'rifatil Itu atraf. macam lagu-lagu ni. Tuhfatul Ashraf. Sebab kita tengah belajar Tuhfatul Ashraf kan? Okay, sorry. Okay, Terima kasih, lagi. Zara. Sama. Okay, lagi? Ada siapa lagi nak tanya? Susah buka ni, kaunter pertanyaan ni. Kan senang ni. Ada nak tanya lagi? Kalau tak ada, Susah tutup. Ustazah nak tanya. Ya, mana Firdaus? Tak nampak Firdaus. Nampak gambar je. Okey, ya Allah. Untuk hadis kedua ni. Ya. Kedua. Mana? Tak tahulah. Tempat ni. Tak dengar. Sekejap. Untuk hadis kedua kenapa? Saya dah jumpa dah hadis kedua ni. Dia ada 4 orang meriwayat. Okey. Lepas tu? Dekat dua hadis tu, dia macam pertambahan perkataan. Okey. So yang lain tu lain. Yang lagi 2 tu lain. Yang lagi 2 tu saya tak jumpa. Kenapa tak jumpa pula? Saya pun tak tahu. Saya cari tak jumpa. Saya jumpa 2 je. Bukhari dengan Abu Daud je. Bukhari dengan Abu Daud. Nasai. Hadis apa Awak WhatsApp Ustazah nanti? Saya nak tengok awak punya hadis. Betul kamu ni. Awak dah try tengok kat Hasub juga tak? Hasub. Check hadis kamu dekat Hasub. Boleh juga. Sama ada awak tak tengok hadis tersebut habis. Sebab tak nak awak kena tengok dulu. Kalau kata hadis tersebut ada 4, awak kena tengok dulu 4 kitab tu. Sebab nanti bila Ustazah check assignment kamu, Ustazah akan pakai komputer. Kan? Lepas tu bila Ustazah pakai komputer, kenapa budak ni ambil yang satu je? So kalau macam contoh kamu malas kan? Okay, Ustazah kira hadis yang saya yang lain-lain tak jumpa lah, tinggal satu je lah. Bila Ustazah check, maksudnya budak ni buat kerja tak habis ni. Tolak langkah. So awak kena check dulu. Betul, kena buka dulu 4 kitab tu. Tengok kalau 4 kitab ni semua hadis tu berbeza, baru ambil satu. Tapi kalau ada 2 yang sama, awak kena ambil 2 yang sama. Yang satu-satu tu tak payah ambil. Faham tak Firdaus? Faham Ustazah. Maksudnya awak kena check juga. Dan bila awak dah jumpa satu matan, awak boleh check dekat komputer. Kan Hasub tu. Memanglah Ustazah tak nak yang Hasub untuk hadis kedua. Tapi awak boleh check juga. Untuk memastikan hadis kamu ni sebenarnya dekat berapa kitab. Macam itulah. Faham Firdaus? Sebab Ustazah check assignment kamu nanti semua pakai komputer. Satu untuk kaedah awal matan. Hadis kedua ni saya tak jumpa. Untuk hadis kedua awal matan, okey, awak kena pakai rawi al-a'la. Tapi sekarang ni macam mana awak nak jumpa hadis awal matan untuk hadis kedua sedangkan awak tak check lagi pada 4 kitab tu? Sebabnya yang Ustazah bagi tu adalah bukannya awal matan, Ustazah bagi tu keratan hadis, mungkin di tengah-tengah. Awak tak settle lagi hadis awak yang turuk kedua tu. Ada guna kitab Miftahul Kunuz. Awak tak boleh nak jumpa lah yang nombor 1 tu. Faham tak? Faham Ustazah. Tapi kalau yang macam ada tambah perkataan tu, kira sahih juga Ustazah. Ustazah nak tengok dulu. Sebab tu Ustazah WhatsApp Ustazah. Bagi 4 hadis yang awak cari tu. Ustazah tengok. Sebabnya Ustazah akan tengok pada tarik sanad dia. Sanad dia semua turuk yang sama atau turuk yang berbeza. InsyaAllah Ustazah. Okay, WhatsApp tau. Jangan Telegram. Telegram kadang-kadang Ustazah lambat sikit buka. WhatsApp cepat sikit. Duduk dah jumpa dah Ustazah. WhatsApp lah. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Okay, ada lagi yang nak tanya? Ada lagi yang nak tanya? Ustazah saya. Okay, Syahin. Ni memang famous ni. Ustazah kenal lah Syahin. Tak alah Ustazah, tapi kan macam mana ni? Saya dah masa tu kan terputus sebab lain tak betul. Lepas tu yang saya tanya Ustazah tu yang bapak dia dulu baru anak dia dulu. Alah yang saya tak punya. ingat lah apa bapak anak ni. Awak kan cerita semula. Dia ni macam ni saya cakap. Ustazah, hadis yang saya cari ni betul ke? Sebab yang Ustazah bagi walazi, tapi yang saya jumpa ada tambah fa walazi. Dan yang Ustazah bagi dia sebut hatta akuna ahabba ilaihi min wa dia sebut yang Ustazah bagi dia sebut anaknya dulu mi walidihi waladi. Macam ni aduh susah lah Ustazah. Macam ni Ustazah.
Ya. Ustazah tengah buka ni, nak check juga hadis kamu ni. Sekejap, tengah cari ni. Tengah tengok ni. Okey, teruskan. Lepas tu kan Nama kamu apa? Syahin apa? Nur Syahindah. Nur Syahindah, okey. Lepas tu Ustazah, sebenarnya kan yang hadis pertama tu saya dah buka semua kitab, ke saya yang salah tengok kitab tu? Nur Syahindah Sekejap saya tengah cari. Saya check sekejap. Berapa nombor matrik? 046. Wallazi nafsi biyadi la yu'minu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Okey, so apa masalah dengan hadis kamu? Kan hadis saya ada 4, ya, Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Muslim, Ibnu Majah. Okey, saya jumpa saya buka Mu'jam ada 4 tu. Lepas tu saya jumpa cuma dekat Imam Bukhari je. Yang imam lain tu saya tak jumpa yang imam lain. Saya rasa kenapa tak jumpa? Ke saya yang salah sebab saya macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia kata bahagian kitab iman muka surat 23 dan yang dia kata sekarang ni awak tak boleh ikut muka surat sebabnya saya tanya buku kamu lain. Kamu hanya tengok kitab iman sahaja. Kena tengok kitab iman, lepas tu cari lagi. Apa tu namanya? Sekejap, saya tengah buka ni sekejap. Saya tengah buka Islam Web. Nanti sekejap saya nak cari kamu ni. Islam Web ada 2, Imam Bukhari dengan Imam Nasa'i. Kalau yang kat Islam Web. Sabar sekejap. Sekejap mana Islam Web. Okey, sekejap sekejap mana nak tukar Arabi ni. Pening pula tiba-tiba jadi bahasa Inggeris ni. Ni sini. Sekejap. Sekejap tengah. Wallazi nafsi biyadi kan? Aku tak jumpa pula. Jumpa. Kalau kat Islam Web saya jumpa. Yelah, lepas tu awak cari dekat kitab tu, Sahih Muslim tu. Kenapa awak tak cari kat kitab Sahih Muslim? Kalau kat Islam Web cuma ada dekat Bukhari dengan Imam Nasa'i je. Ya ke? Sekejap. Okay, nampak kan? Saya cari ni kan? Wallazi nafsi biyadi. Okay. Okay. So, saya buka. Tapi ni, ni Imam Nasa'i ni. So, adik kamu Imam Nasa'i lah. Tapi awak kata awak dekat Imam Muslim awak tak jumpa kan? Contoh kan? Okay, so sini wallazi nafsi biyadi la yu'minu hatta akuna ahabba ilaihi wali wal nasi ajmain. Takhrij al-hadis. So awak tengok dekat takhrij hadis ada Imam Bukhari, Imam Nasa'i. Okay, awak kata dekat Mu'jam dekat, so awak kena pergi contoh awak pergi kat sini Imam Nasa'i. Awak nampak kan saya tengah share ni kan? Nampak. Okay, so contoh kitab tu kitab Sahih Muslim. Kat sini kan ada kitabut taharah, kitabul ni, awak pergilah dekat sini. Sebelah sini nampak tak cursor Ustazah kat sini? Syahin? Ya Ustazah. Boleh tengok dekat bawah ni, kitabul iman contoh. Awak bukalah contoh ni bukan Imam Nasa'i tau. Contoh kita cari, awak nak Imam Muslim tadi kan? Okey, jap. Kitab tapi kitab awak dekat hadis awak dekat Nasa'i dengan ni je sepatutnya. Bila dah tengok dekat takhrij tu dah ada yang tu je sebenarnya. Tak payahlah buka Imam Muslim tu pun tak apa. Kalau dekat kitab Mu'jam kan ya ada, sekejap saya tengah cari ni. Mana nak tengok kitab Imam Muslim ni? Mutun al-Hadis So Mutun al-Hadis. Okey, so kita nak tengok Mu'jam, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Daraqutni, Sunan Nasa'i, mana Sahih Bukhari? Okey, Sahih Muslim. Okey, awak buka Sahih Muslim. Okey, awak punya hadis Kitabul Iman ni. Betul nampak Kitabul Iman ni kan? Ya, Ustazah. Okey, Kitabul Iman. Okey, apa ni? Bab apa hadis tu sebut? Awak tengoklah ni salah satu. Dia kan kena bagi Kitabul Iman bab apa kan? Kan ada banyak ni. Awak pilihlah bab dia. Guna yang tu. Faham tak? So boleh tengok hadis awak tu ada ke tak ada. Okey, contoh bab imam yang ni, contoh ni kan. Yang ni contoh yang. So ni ada hadis dia. Contoh ni ada hadis dia. Lepas tu awak tekanlah ni. Next. Ada lagi tak? Kan? Boleh check lah. Macam tu je. Macam tu guna. Okey, dapat. Masalah kamu selesai? InsyaAllah lah, tapi tak pasti, tak jamin lagi. Okay, cuba dulu. Nanti kamu update. Okey, Ustazah. Okey. Terima kasih, Ustazah. Sama. Okey, awak Atif. Awak nak tanya apa? Cepat. Saya ada 3 soalan. Masya Allah banyaknya.
Okey. Hadis yang kedua tu kan, Ustazah bagi dekat saya. Sekejap Nombor metrik. 63. 63, okey. Baca, apa dia masalah dia? Hadis kedua, Ustazah bagi kat saya, taroka solah min qatala nafsah. Man qatala nafsah. Man qatala nafsah. Lepas tu, saya carilah dekat Miftahul Kunus Ustazah. Yes. Lepas tu saya jumpa tapi tu macam topik, bukan hadis. Memanglah sebabnya Miftahul Kunus kan maudhu' kamu ni. Okey. Lepas tu, soalan kedua. Okey, sabar dulu. Ustazah nak tanya kamu pula. Awak cari dekat Miftahul Kunus apa tu man tarakas salah kan? Apa tu? Tarakas salah man qatala nafsah kan? Awak cari dalam kitab apa? Kitab Solat ke? Qatal nafsah ke? Apa dia? Janaiz. Janaiz. Okey, dah jumpa. Hadis tersebut diriwayatkan oleh imam apa? Imam apa? Hadis tersebut diriwayatkan dalam Imam Bukhari ke? Kitab Sahih Bukhari? Ada 5 imam tu lah. Okey, 5 imam. Dah buka dah 5 imam tu? Dah. Okey, ada berapa hadis yang sama? Semua hadis lain. Semua hadis lain. Okey, pilih satu je. Okey. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, yang tadi yang Ustazah ajar tu kan, yang bintang-bintang tu. Kena buat Memang kena letak Yang bintang-bintang tu, Ustazah sebenarnya suka kalau kamu boleh guna benda tu, tapi Ustazah takut ada yang tak boleh guna. Faham tak? Macam ada kelas lain memang lecturer dia wajibkan guna, tapi Ustazah ni takut kamu tak boleh lah. Tapi kalau kamu boleh guna, boleh dapat extra markah lah kat situ. Alright. Maksudnya, mula awak dah guna Miftahul Kunus, nombor 1 tu awak boleh, dia kan awal matan atau rawi al-a'la. Kalau awak guna rawi al-a'la itu lebih utama lah. Faham. Okey, lagi? Hadis pertama, part syarah hadis, saya cek dekat Islam Web. Kan Ustazah kata boleh cari kitab syarah hadis kat situ kan? Yes, okey. Lepas tu saya dah cari. Lepas tu, benda yang saya jumpa tu sama dengan bila saya buka hadis. Hadis kamu hadis apa? Hadis apa? Sekejap. Nasa'i ke, Tirmizi ke, Ibnu Majah? Tirmizi, okey. Lepas tu bila saya buka, macam first kan kena buka, lepas tu bawah tu macam ada 3 kotak terjemah ilmu tu kan? Apa benda ni? Awak buka. Okey, kitab syarah apa awak tengok? Kitab syarah apa awak tengok untuk Imam Tirmizi? Alamak, lupa lah Ustazah. Ustazah nak Jami' Tirmizi, mesti tengok syarah Tuhfatul Ahwazi. Itulah yang saya tengok. Ya ke? Lepas tu jumpa apa? Lepas tu saya jumpa yang tu lah Ustazah. Ustazah tengah tengok ke saya punya assignment ke tak? Tak. Ustazah tengok. Tak nak saya baca ke? Awak hantar ni lah, nanti Ustazah tengok laporan. Awak hantar dekat grup kan, nanti hantar laporan kan, Ustazah nak kena semak satu-satu kan? Okey. Okey, terima kasih. Okey dah Okey, kita jumpa besok insya-Allah untuk yang datang ke kelas. Apa? Awak nak tanya ke Ustazah, awak nak keluar? Okey, tak apalah. Tak apa, last cepat. Ustazah, Jenny, boleh ke kalau saya share screen? Share lah. Ustazah kena jadikan awak host dulu. Ustazah kena jadikan awak host dulu, baru awak boleh share screen. Okey. Boleh dah. Okey. Gini, saya cari dah dekat Miftahul Kunus. Ustazah nampak ke sekarang? Tak. Saya nak share lagi. Sekejap. Macam ni. Okey, saya cari dekat Miftahul Kunus. Saya jumpa ni. Yang saya buat petak ni kan. Sekejap, sabar dulu. Dia tak keluar lagi. Okey. You are sharing screen. Belum? Okey. Itu kan dia kan Taro, Tirmizi dengan Nasa'i. Okey, saya pun buka lah. Okey, saya buka lah. Okey, saya jumpa dah. Saya jumpa yang tak keluar. Macam mana ni? Awak kena stop yang tu, kena yang lain pula. Okey, baiklah. Okey, lepas tu saya pun jumpalah yang ini. Okey, jap. Ini satu. Okey. Ini dalam kitab Tirmizi. Okey, yang ni, yang nombor 76. Nombor 76. Tu gambar yang saya share tu kan? Okey, yang tu. Lepas tu dalam kitab Nasa'i lain. Mungkin soalan ni sama kot dengan Hanan. Apa benda awak cari ni? Salah.
Salah. Kenapa salah? Macam mana tu? Macam mana tadi kitab Nasa'i Janaiz tu? Sekejap, mana tadi yang Miftahul Kunuz tadi? Okey, sekejap Ustazah. Saya buat ni. Macam mana? Miftahul Kunuz yang ni. Okey. Okey, kitab 8. Kitab 8 bab Janaiz lah. Kitab 8 bab apa? Bab Janaiz. Dua-dua bab Janaiz. Okey, bab 67. Okey. Okey, so buka balik. 69 dengan 67. Tunjuk tadi kitab Nasa'i ke kitab ni? Ni, Tirmizi. Tirmizi, okey, 69. Okey. Sekejap, saya share. Tirmizi 69. Sekejap. Ni. Share. Okey. Yang ni. Kitab Janaiz tu dia tulis kat situ untuk Jami' Tirmizi. Tirmizi ke? Tu Jami' Tirmizi kat atas tu kalau sekejap. Yang ni. Ini 76. Orang 67 kan? Tadi kan 67. Ini 76. Memanglah lain. Oh, saya silap kat sini. Okey. Siapa je lah buat ni? Okey, sabar lagi satu Nasa'i. Tak apalah Ustazah nak marah. Satu je lagi Ustazah. Bukan. Tak. Okey, tak. Tadi satu 67, satu 69 kan? Lagi satu tu 69. Sabar. Okey, Nasa'i 69 Okey, cuba buka. Okey. Kenapa? Nak tengok. Apa masalahnya? Mana? Okey ni. Okey, yang ni ini nombor ni 121 kat sini. Macam mana saya nak cari? Maksudnya kena cari dekat nombor ni, nombor 69 macam tu. Ustazah sebenarnya tak pandai nak guna kitab dalam komputer ni sebab kalau kitab betul, dia akan tulis kitab tu yang mana, faham tak? Ni bukan nau akhir, ni bukan yang ni. Kita tak tengok yang ni. Ni cuba tengok, cuba 121, cuba cari 69. Jadi apa? Cuba cari nombor 69. Sekarang ke? Nanti awak snap gambar lah WhatsApp Ustazah. Sebab saya tengok banyak kali jugalah video Ustazah. Saya cuba fahamkan, lepas tu tengok buku, lepas tu cari lagi sekali. Okey. Nanti Ustazah tengok dekat, awak snap gambar, awak WhatsApp Ustazah. Nanti Ustazah tengok dekat kitab hadis Ustazah sendiri. Baiklah Ustazah, terima kasih. Sebenarnya kalau Ustazah tengok tepat, selalunya jumpa. Kamu tengok tak jumpa tu macam pelik. Ya sebenarnya saya buat semua jumpa. Tiba-tiba yang ni tak buat, dia macam bila tak jumpa, dia macam alah dah malas lah nak buat. Tunggu nantilah. Gitu. Okey. Terima kasih Ustazah, minta maaf. Terima kasih. Tak apa, sama. Okey, Assalamualaikum. Salam.